Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi peluang, diberi nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat sama-sama teruskan siri ulang kaji UPKK kita dalam kali ini dalam pelajaran sirah yang mana kita nak sambung untuk tajuk yang sebelum ni, iaitu tajuk pada hari ini ialah perkembangan agama Islam unit 2, iaitu kita nak tengok berkaitan dengan ibadah di awal perkembangan agama Islam. Kita teruskan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal perkembangan agama Islam, Rasulullah menerapkan berkaitan dengan solat. Yang mana solat ni solat difardukan pada tahun ke-10 kenabian ataupun pada tahun ke-10 kerasulan pada peristiwa Isra' dan Mi'raj pada 27 Rejab. Yang mana kita tahu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima sebanyak 50 solat fardu, kemudian dikurangkan kepada 5 waktu solat sahaja. Pada asalnya Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi kepada Rasulullah untuk Rasulullah bagi tahu kepada umatnya rasanya solat sehari semalam ni sebanyak 50 waktu solat. Kemudian bila Rasulullah turun, maka ada nabi-nabi yang lain yang cakap, ya wahai Muhammad, umat kamu tidak akan dapat untuk menunaikan 50 waktu solat fardu sehari semalam. Maka nabi-nabi itu pun disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan minta dikurangkan. Maka nabi pun pergi dikurangkan sampailah kepada 5 waktu solat sehari semalam. Itulah kisahnya difardukan solat fardu kepada kita yang 5 waktu ini. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. 5 waktu sehari semalam. Kemudian pada awal peristiwa hijrah juga Rasulullah telah memikirkan bagaimana cara untuk memanggil orang untuk solat. Ini berkaitan dengan azan. Azan ialah amalan yang telah disyariatkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid pada tahun pertama hijrah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, dan kita pernah dengar peristiwa hijrah, kemudian Rasulullah kemudiannya membina masjid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula memanggil beberapa orang sahabat dan dia berbincang berkaitan dengan bagaimana nak panggil orang ni solat. Nak menentukan masuknya waktu solat tu, nak suruh masyarakat Madinah masa tu datang ke masjid untuk bersolat. Macam mana nak panggil orang-orang ni untuk solat di masjid, untuk menandakan masuknya waktu solat. Kemudian bila Rasulullah panggil para sahabat tu, terdapat pelbagai cadangan yang diutarakan oleh sahabat-sahabat, di antaranya adalah menyalakan api di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi. Itu adalah seperti mana orang Majusi buat. Nabi pun tak terus tolak cadangan ni, cuma Nabi kata ada cadangan lain. Kemudian ada cadangan pula yang kata membunyikan loceng. Membunyikan loceng
nak menandakan masuknya waktu solat. Kemudian cadangan yang ketiga meniupkan trompet. Meniupkan trompet ataupun serunai ke apa-apa sahaja yang kuat bunyinya kita tiup, nak tandakan masuknya waktu solat. Okey, kemudian menaikkan bendera. Cadangan yang keempat adalah menaikkan bendera. Ini antara cadangan-cadangan daripada para sahabat nak menentukan masuknya waktu solat. Okey, seterusnya Abdullah bin Zaid telah bermimpi tentang lafaz-lafaz azan lalu datang berjumpa dengan Rasulullah dan menceritakannya kepada baginda. Okey, Abdullah bin Zaid ni semasa dia tidur dia telah bermimpi. Dalam mimpi dia tu ada terdapatnya seruan azan, ataupun kalimah-kalimah ataupun lafaz-lafaz azan yang mana yang kita dengar sekarang ni lah. Okey. Dan kemudian dia pun pergi berjumpa Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, aku telah bermimpi tentang seruan azan yang boleh untuk kita menandakan masuknya waktu solat. Dan kemudian bila dia bagi tahu pada Rasulullah tu, Rasulullah pun menyatakan bahawa mimpi beliau itu adalah mimpi yang benar. Maka diterima lafaz-lafaz azan ini untuk dijadikan petanda ataupun bagaimana untuk menentukan cara untuk menentukan masuknya waktu solat tadi, diterima cadangan ataupun diterima melalui mimpi Abdullah bin Zaid ni. Okey kan? Dan kemudian bila dah tahu lafaz-lafaznya, lafaz-lafaz azan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka Rasulullah pun bila dah ada lafaz untuk seruan azan ni, maka Rasulullah telah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan. Dan Bilal bin Rabah juga orang yang melaungkan azan Zuhur di atas Kaabah ketika pembukaan kota Mekah. Okey. Dan seterusnya, selain daripada Abdullah bin Zaid, Umar bin Al-Khattab juga telah bermimpi perkara yang sama seperti Abdullah bin Zaid tadi. Okey, Saidina Umar pun dia bermimpi perkara yang sama tentang lafaz-lafaz azan. Okey. Dan kemudian itulah berkaitan dengan azan. Okey. Seterusnya, perkembangan agama Islam berkaitan dengan puasa. Okey, apa yang Rasulullah ini adalah ibadat-ibadat yang diperintahkan untuk umat Islam melakukannya pada awal perkembangan Islam dahulu. Antaranya yang ketiga ni adalah puasa. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Rasulnya berdakwah dengan penuh hikmah. Itulah di antaranya sebab-sebab puasa difardukan kepada umatnya pada tahun kedua Hijrah. Okey, pada tahun kedua Hijrah. Dan ibadat puasa ni dia macam nak memberi kesamarataan di antara orang kaya dengan orang miskin. Nak bagi orang yang kaya itu rasa apa yang orang miskin yang tak boleh makan, yang tak boleh tu, maksudnya menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Contohnya makan dan minum di siang hari. Okey, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah yang teguh kepada umat Islam dan difardukan solat 5 waktu ke atas umat Islam, barulah difardukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Okey, ibadah puasa ni difardukan sebulan dalam setahun. Okey, iaitu pada bulan Ramadan. Okey, kemudian apa lagi?
Okey, kemudian berkaitan dengan zakat. Zakat juga adalah perkara yang uh, diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman permulaan Islam dahulu. Okey. Okey, zakat ialah salah satu daripada rukun Islam. Okey, kita semua tahu menunaikan zakat adalah salah satu daripada rukun Islam. Yang kedua, saling bantu-membantu antara yang kaya dan yang miskin. Okey, zakat ni adalah bertujuan untuk orang kaya bantu orang miskin dengan cara membayar zakat, kemudian wang daripada zakat itu diagihkan kepada orang-orang yang memerlukan. Okey, seterusnya zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Okey, zakat ini diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Kemudian, okey, antara ini adalah Sa'labah. Sa'labah ni adalah orang yang enggan untuk menunaikan zakat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Sa'labah ni panjang tapi tak apalah, kita pendekkan dia, kita ringkaskan dia lebih kurang macam ni. Okey, Sa'labah ni adalah sahabat Nabi yang mana dia ni pada awalnya sangatlah miskin sehingga kan dia selalu solat belakang Nabi dan kemudiannya selepas sahaja solat, lepas sahaja memberi salam, dia terus bangun dan pulang ke rumah. Satu hari Rasulullah tanya dia, kenapa kamu cepat-cepat nak balik, wahai Sa'labah? Lepas tu Rasulullah kata, Sa'labah pun kata, wahai Rasulullah, aku ni hidupku sangatlah miskin. Dia kata, aku lepas saja solat di belakang kamu di masjid ni, aku akan balik ke rumah kerana kain yang aku pakai ni, isteri aku pula yang ambil pakai kain ni untuk dia solat. Dia pun, Sa'labah ni pun minta lah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, kau doakanlah aku untuk jadi orang kaya, yang mana bila aku kaya aku boleh tolong orang yang susah macam aku sekarang ni. Dan Rasulullah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Sa'labah ni tiba-tiba dia boleh jadi kaya dengan hanya bermodalkan 2 ekor kambing, seekor jantan dan seekor kambing betina. Kemudian bila membiaknya kambing-kambing dia ni, dah mula dah dia tak datang solat ke masjid, dia uruskan kambing-kambing dia tu lah. Sampaikan pada satu ketika kambing dia terlalu ramai dan dia telah buka ladang kambing di luar kota Madinah. Maksudnya makin jauhlah dia daripada Masjid Nabi SAW. Kemudian Nabi pun bila bila Sa'labah ni makin maju, dia makin kaya raya. Kemudian Rasulullah mintalah dia untuk bayar zakat, dan disebabkan oleh kesibukan dia tu, dia terlupa untuk bayar zakat. Macam dia menangguh-nangguhkan untuk membayar zakat. Dia lupa akan janji dia dengan Rasulullah dulu, kalau dia kaya dia nak bantu orang lain. Okey, bila jadi macam tu, Rasulullah pun tak terima dah zakat dia. Sampailah ke zaman Abu Bakar pun, Abu Bakar tak terima. Kerana dia telah ingkar, dia lupa janji dia dengan Nabi. Itulah kisah Sa'labah ni, lebih kurang dia orang yang enggan membayar zakat. Okey. Dan pada zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerangi golongan yang enggan membayar zakat. Dan bila pada zaman pemerintahan Saidina Abu Bakar, bila Rasulullah wafat, Saidina Abu Bakar ni dia memerangi golongan yang tak nak membayar zakat. Dulu orang-orang masa zaman Rasulullah tu, dia orang bayar lagi zakat. So, dia orang malu dengan Rasulullah. Bila Rasulullah dah wafat, dia orang ni tak nak dah bayar zakat. So, tugas Abu Bakar adalah memerangi orang yang tak nak membayar zakat ni. Okey, kemudian yang kelima adalah syiar Islam berkaitan dengan ibadah, iaitu ibadah haji. Okey. Haji ni diwajibkan ke atas umat Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Okey, pada tahun yang ke-9 Hijrah, yang mana Rasulullah SAW hanya mengerjakan haji sekali sahaja, iaitu Hajjatul Wida, haji perpisahan,
pada tahun ke-10 Hijrah. Inilah satu-satunya ibadat haji yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadat hajinya juga diwajibkan untuk umat manusia, kepada kita lah umat Islam, sekali seumur hidup jika ada kemampuan. Dan kita ni kenalah selalu niatkan diri kita supaya satu hari nanti, satu masa nanti kita dapat mengerjakan haji, dan melaksanakan ataupun menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Okey, dan okey. Maka itu saja perkongsian untuk unit 2 ni berkaitan dengan perkembangan agama Islam. Unit 2 dari sudut ibadah. Kita yang lepas kita dah belajar berkaitan dengan akidah, yang mana peringkat awal Islam ni nak berkembang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia terapkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam jiwa umat-umat Islam pada masa tu. Lepas tu bila dah kuat keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan akidah tu, maka barulah ada ibadahnya. Okey, dan kita nak kongsi sikit berkaitan dengan soalan-soalan UPKK yang berdasarkan tajuk ni yang pernah masuk dalam peperiksaan UPKK. Okey, yang pertama, siapakah yang melaungkan azan pertama? Okey, siapakah yang melaungkan azan yang pertama kali? Okey, jawapannya adalah yang pertama Bilal bin Rabah, dua Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid, Khalid bin Al-Walid. Okey, jawapannya adalah Bilal lah kah? Okey, Bilal lah. Okey, sampailah sekarang perkataan muazzin itu ditukar kepada nama Bilal. Kalau sebut muazzin jarang orang tahu apa tu muazzin. Padahalnya muazzin tu adalah orang yang melaungkan azan. Tapi ditukarkan kepada, ambil berkat kepada nama Bilal ni. Sampai sekarang ada nama Bilal. Kalau sebut je Bilal, orang tahu dia tu tukang azan. Okey, yang kedua, zakat difardukan pada tahun zakat ni difardukan pada tahun kedua, 2 Hijrah. Okey. Okey, pada tahun 2 Hijrah. Okey. Soalan yang kedua. Kemudian soalan yang ketiga, tandakan right pada penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah. Okey, soalan yang tiga, soalan satu, berpuasa ataupun puasa difardukan ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, betul ke salah? Okey, Isra' dan Mi'raj adalah kefarduan bagi peristiwa kefarduan solat. Maka puasa yang ni puasa salah lah kan. Okey, kemudian azan disyariatkan di zaman Abu Bakar. Okey, salah juga. Azan disyariatkan pada zaman Rasulullah lagi. Dan Rasulullah yang suruh Bilal tu pergi menjadi tukang azan baginda. Okey, itu saja perkongsian yang mana ada nota, ada soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk perkembangan agama Islam dalam bab ibadah. Semoga apa yang kita sharing hari ini dapat membantu untuk mengulang kaji pelajaran berkaitan untuk membuat persediaan UPKK, dan semoga ianya bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.